saya Teacher Wan dari channel TV dari channel Teacher Wan TV. Alright, hari ini saya ingin kongsikan dengan anda cara untuk membimbing anak-anak secara santai agar anak-anak selesa, kita juga selesa, semua orang jadi gembira bersama-sama membuat aktiviti. Okay, tajuk hari ini adalah fokus kepada tumbuh-tumbuhan. Tapi lebih fokus lagi, saya nak cerita pasal serai. Serai. Tahu kan serai? Ni, serai. Serai ni. Ada je kat dapur rumah, kat belakang, kat laman rumah kita kan. So, perkara-perkara benda-benda macam ni senang, kita tak payah keluar belanja untuk mengajar anak kita. Okey, benda-benda alam sekitar je kita boleh gunakan. Alright. So, tujuan video ini adalah untuk membantu anak-anak meneroka alam tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Untuk satu, untuk meneroka kehidupan serai dengan memberi pendedahan pada kanak-kanak menggunakan semua deria yang mereka ada, seperti deria mata, deria hidung, deria telinga, deria sentuhan. Okey. Okey. Dengan penggunaan deria-deria ni akan berlaku perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif tu adalah perkembangan minda, perkembangan pemikiran anak-anak tersebut. Dengan banyakkan bertanya soalan kepada anak-anak tu. Okey, kedua, aktiviti ini juga bertujuan untuk membantu lain-lain perkembangan anak-anak seperti bahasa, dengan menjawab soalan dan bertanya soalan, perkembangan motor halus, perkembangan kreativiti, dan pada saya yang paling penting adalah perkembangan sosio, emosi dan kerohanian. Jangan kata tak ajar serai tak ada perkembangan lain, ingat nak ingat suruh potong serai je. Okey, banyak perkembangan yang berlaku ya. Okey, bagi memulakan aktiviti untuk anak-anak tahu perihal serai, ikut kemampuan mereka. Maksud saya, ikutlah kalau umur dia 3 tahun, 4 tahun, ikut level anak tu. Tapi dia dah tahu nanti apa itu serai. Buat masa ni dia tak tahu lagi, dia tahu pokok je kan. Okey. So ikut kemampuan anak-anak tu. Level mana anak-anak tu dah sampai dah dalam tadika ke, dah tinggi sikit lah, dah banyak lebih tahu. So kita lebih boleh tanya lebih banyak soalan. Alright. Ambil beberapa batang. Contoh macam kat sini, saya ambil 3 batang serai. Kita bagi je kat anak-anak tu. Walaupun anak tu seorang, kita bagi je dia pegang batang serai ni, pilih, biar dia pilih sendiri. Jangan kata ambil yang ni tak apa. Kita bagi 3 batang, kita tengok yang mana dia pilih. Dari situ kita boleh buat pemerhatian ya. Dan kita suruh dia pegang, tengok, buka. Kita ambil juga satu dan kita buat. Dia akan ikut cerita. Kita akan buka, katalah kita kopik kulit batang yang serai yang ni. Lepas tu kita suruh, kita buat, kita cium, dia pun akan cium. Kan kita bertanya dengan anak. Sambil tu cium tu, ada bau tak? Bau apa? Sedap ke? Tak sedap ke? Tanya dengan anak macam tu. Okey. Lepas tu kan, secara tidak langsung dengan aktiviti penerokan dia tu, dengan megang, dengan kopakkan satu persatu, lepas tu bagi dia rasa dengan menggunakan deria sentuhan ni, deria sentuhan. Bagi dia rasa daun serai tu kerasnya, lepas tu buka halus-halusnya, daun serai ni macam berbenang kan. Bagi dia tengok, bagi dia teroka benda-benda tu, dan banyakkan tanya soalan. Tapi dengan syarat ibu bapa sendiri pun kena buat bersama. Bukan suruh je dia buat, tarik ke apa ke, buat. So dia akan ikut macam mana buat. Secara tak langsung, aktiviti ni dapat merangkumi perkembangan anak-anak tu. Antaranya perkembangan bahasa. Antara yang contoh kan, ibu bapa tanya, tengok mama buat ni, kat mama tarik, dia halus-halus. Daun serai ni halus-halus. Kita boleh ajar dia. Nanti kalau anak kecil cakap daun serai, halus, beberapa perkataan tambahan pada dia. Okey, pada anak-anak besar pula, oh macam ni ke daun? Selalu daun bukan macam ni, tak ada halus-halus macam tali pula. Tu anak besar mungkin daya pemikiran dia lebih
Tu dari segi bahasa percakapan. Dari segi kognitif yang saya cakap tadi tu, berkenaan dengan perkembangan pemikiran, dia akan tengok, oh dia boleh buat tali macam ni kan. Lepas tu kalau besar ni macam boleh buat tika lah, apalah kan, semua tu. Lepas tu kita suruh dia bau tu, bau wangi, bau serai. Sedap macam makanan. Kita tanya dia tu semua. Tu pengembangan bahasa sambil dia dah masuk dalam minda dia berkenaan dengan bau. Bau ini bau serai. Kalau ikut teori dia banyaklah kan. Teori perkembangan kanak-kanak ni. Dia akan melekat kalau anak-anak kecil tu. Bau tu dia akan masuk walaupun dia tak reti sebut, tapi telah ada di dalam minda dia. Okey. Dari segi sosio-emosi, kanak-kanak enjoy, terutamanya macam buat sampah macam ni. Memang dia seronok buat benda-benda tarik-tarik. Kita janganlah marah, biar je. Selepas tu tak kisah kan. Yang penting pendidikan anak-anak tu berjalan, berlaku ketika aktiviti tu. Okey. So anak-anak tu gembira, dia memang suka buat benda macam ni kan. Tapi lagi satu tentang bau. Bau tu dia menggunakan deria hidung kan. Deria bau dia. Okey. Dia akan, bau serai ni boleh membantu otak dia akan stimulat untuk keluarkan hormon yang membuatkan dia bergembira. Cuba carilah nanti hormon apa. Okey, sebab fokus saya untuk perkembangan kanak-kanak hari ni ya. Okey. Selain daripada tu, bila dia menyiat ke daun ni, apa yang berlaku lagi dari segi fizikal? Fizikal tu bukan luaran tau. Fizikal tu adalah pergerakan yang dia buat. Ini banyak motor halus. Bila dia tarik-tarik ni, pergerakan jari, pinces, grip tu. Ini adalah persediaan dia untuk menulis. Bila dia sampai umur untuk menulis, untuk membantu dia memegang pensel, menguatkan otot-otot dia. Okey, selain daripada itu, okey, sekarang kita nak buat apa? Yang teacher Wan nak ajar bertanam dengan bahan-bahan yang ada di dapur. Agak-agaknya bahan apa senang? Teacher Wan nak pilih serai lah. Serai boleh buang nyamuk kan? Sebab banyak nyamuk sekarang kan. So teacher Wan nak buat aktiviti dengan serai. Ni nampak serai? Nampak? Ni apa ni? Serai. Boleh buat tom yum. Terbaik. Sebelum tanam serai ni, kita kena kenal serai. Kenal serai? Kenal. Macam mana awak tahu kenal serai? Sebab saya selalu nampak dalam tom yum ada serai. Ada rupa dia serai. Awak ada. tahu ni macam kalau jumpa pokok layan macam ni, awak kata serai. Tu boleh kata daun bawang lah. Daun bawang ni sama. Ya, mana boleh serai kerat. Okey, cuba ambil seorang satu. Troker kan. Troker tau. Tarik, Tak bau koyak, apa-apa buka satu-satu. Tengok cara nak tarik. Daun bawang macam tu ke? Tarik dulu satu-satu. Lepas tu kan cuba ambil daun dia, koyakkan macam ni. Dah. Tarik dia keluar air dah. Cuba tarik macam ni. Buat banyak lapis lah. Dia berlapis. Okey, dia berlapis-lapis. Ada air. lah. Lagi? Boleh. Macam daun ketupat kita panggil daun serai kan? Daun serai Tapi dia tak ada bau pun. Cuba rasa. Cuba cium kan? Cium. Tak ada bau. Teacher Wan nak suruh troker dulu. Troker tu maknanya kenal daun dia. Daun dia boleh tarik-tarik. Dah tarik satu boleh tarik lagi. Jadi halus lagi. Jadi halus lagi sampai jadi macam tali kan? Tali ni macam tali. Lepas tu dekat yang kita tarik tadi, ada bau tak? Ada. Bau apa? Bau serai macam tom yum. Macam bau dalam tom yum. Okey. Apa bila kita tarik tu kan teacher Wan tanya apa jadi? Dia jadi halus. Halus pendek. Boleh buat pendek ke? Boleh tak potong pendek macam ni? Boleh. Tapi Wan, Ini pendek boleh, kadang-kadang dia tak boleh sebab tapi dia keras. Wan kan kalau kita buat macam ni berdosa ke? Tak, kenapa nak berdosa Sebab kan? kita patah-patah kan. Kalau patah untuk buang-buang saja tak bagi dia hidup, memanglah berdosa. Tapi Tuhan dah hantar kita ni benda makan yang beri kesihatan. Okey, insyaAllah. Kan? Kita boleh buat pendek-pendek kan? Cuba rasa kulit dia macam mana pula? Kulit dia Kesat, lembut. Tapi macam keras. dia ada tekstur. Dia ada tekstur. Tadi rasa bau. Bau serai. Lepas tu rasa dengan ni rasa tekstur. Kalau ni rasa juga. Rasa dengan tangan. Lepas tu rasa dengan bau. Okey? Rasa dengan lidah. Takut ke?
tu. Okey. Okey. Dalam serai ni kita masak, kita selalu Umi ke siapa-siapa masak serai ni pakai apa? Dalam lauk apa? Dalam apa? Tom yam lagi? Kari. Kari. Asam pedas. Ayam. Lagi? Sate wan. Sate ayam wan. Sate wan. Ada serai. Sedap tak? Sedap. So yang sedapkan sate tu serai lah. Oh, banyak serai. Serai tu yang buatkan masakan jadi sedap. Mami tak ada serai. Lepas tu dia ada dalam serai ni bila dia masuk dalam air tu masuk dalam kuah kan. Kita makan dia boleh jadi kuatkan badan kita tau. Serai ni kita apa tu masukkan dalam kari ke Dalam lauk. dalam lauk. Dia ada Cici Dia ada bau dia lah. Cici Wan. Dia akan bau. Cici Wan, kita tahu serai guna apa? Kita gunakan rapen batang ke, daun dia ke. Itulah teacher Wan nak tunjuk ni. Apa kata kita pergi tanam serai? Suka tak? Suka. Alright, jom kita pergi tanam serai. Macam mana nak tanam serai? Nanti kita nak belajar lah ni. Okey. Sebelum kita pergi tanam, kita kalau biasanya orang tanam dekat kebun kan. Kalau rumah kita ada tanah, kita bolehlah tanam. Ada lapang kawasan laman untuk Tapi tanam. kalau Rumah bandar sudah dia batu simen. je. Simen tak ada, kita boleh tanam dalam pasu. Jadi nak seronok kan, kita nak sambil tanam tu jangan buat sampah. Okey, tak ada tanah. So kita kena tanam guna Pasu. guna kreativiti sendirilah. Guna pasu. Nanti nak kena beli pasu pula. Nanti minta duit Umi marah lagi kan. So kita pakai barang terbuang. Contohnya kotak. Lagi apa? Botol lagi. Tin. Mesti dah pandai. Pandai tak? Pandai dah. Tak dalam plastik kan. Botol minum air. Okey. Pasu tak payah beli. Kita guna apa? Kita guna barang-barang yang kita ada je. Contoh macam botol ni. Nanti kita potong. Kita letak tanah dalam tu. Okey. Yang buat sampah dah. Okey, contoh macam ni. Ni teacher Wan dah ready dah. Wah. Nampak? Kita tengok. Kita rasa apa ni? Rasa ni apa? Ni dulu. Ni botol. Kita terbalik kan? Dia punya tempat ni kita terbalikkan supaya kita tak, kalau kita tak sempat siram pun dah ada air. Faham? So jadi air sentiasa. Tapi jangan bila kita sempat siram, kita siram banyak nanti air penuh sini. Kita terbalik macam ni, nyamuk tak boleh masuk bawah. Jadi tak adalah nyamuk denggi. Kan? Sorry. Kan? Betul. Sorry. Bagus kan? Jimat duit, jimat tenaga nak siram. Sekitar. Dan kita dapat selamatkan alam sekitar dari botol-botol yang bahan yang terbuang. Jadi kita melestarikan alam sekitar. Pandai, tepuk tangan sebab pandai. Okey. Sekitar. Mula-mula apa yang kita nak buat? Kita mesti ada tanah. So permulaan ni nak minta cuba pegang tanah. Kenapa takut? Ada unik ke? Tak adalah. Ni tanah. Sini. Ni tanah lerai. Ada jenis-jenis tanah. Tanah yang Tak ada lom, tak ada capuran. tanah apa? Tanah apa tu nama? Tanah yang keras sangat. So pokok tak boleh nak keluarkan, dia susah kan. Sekarang ni tanah ni elok-elok dia lerai macam ni, berderai-berderai, faham? Tak payah gali. Kita kan dari tanah, tak payah gali. Kita ni main tanah bang. Okey, mula-mula kita kena buat lubang. Siapa nak try dulu? Saya. Kakak yang besar kena buat dulu, tengok. Buat lubang. Jangan tengah-tengah ambil tepi. Okey, sebelum tu Wan nak tengok, teacher Wan nak cerita ni. Ni kita punya buat, teacher Wan dah taruh dalam air serai ni. Okey. Ni tak keluar lagi. Ya. Ke bawah dia. Tak payah, dia dah ada akar. Nampak? Nampak ada akar ni. Nampak? So akar tu, okey, ni lagi panjang akar dia sampai dimakan dah. Akar dia dah panjang sampai dia dekat ni pun dia dah masuk. Kan?
So yang besar ni untuk kakak yang besar. Yang Dah, dah kulit ni. ni ada akar dia. Nampak tak? Wah. Tunjuk tu. Nampak? Akar dia. Mana akar dia? Dah, saya dah kulit lubang. Nanti jap. Sebab. Ni nak tunjuk. Ni akar dia kecil je. So untuk adik yang kecil ni tanam. Okay, sama-sama. Saya nak Nanti biar dia tepuk lubang sendiri. Awak buat yang awak. Ni kakak yang ni Saya nak tahu yang paling besar. Yang besar kakak besar. Yang paling besar kan? Kan? Ni. Oh, wow. Dia kena korek lubang besar. Ini yang paling lubang besar. Okey. Taruh. Mesti tanam balik. Tak cukup nanti dia jatuh. Dalam lagi sikit. Okey, bagi adik yang kecil pula. Cukup. Jangan apa? Tanah jangan padatkan. Ambil kursi kat adik tu panjat. Ambil kursi yang ni. Ni. Kena habis semalam dia tak keluar lagi. Saya pokok Kuat pakai dua tangan. Pokok serai. Okey, dah lubang kan? Mana adik punya serai tadi? Tahu dia Ambil. Kesian serai. Nampak tak ni? Ni nampak akar dia? Nampak? Mana? Tunjuk. Ni. Nampak akar dia tu. Okey. Okey, tolak. Kita kena jauhkan sikit. Dah tegak dah kan? Saya pula. Okey, kakak tengah. Ambil. Sana sikit. Nanti tak dapat. Dalam sikit. Saya pokok serai, pokok serai, pokok serai. Tuang macam nak tuang? Okey kan? Tapi nak tuang? tuang apa? Tuang kalau air kat bawah. Dengarlah dulu, kita tak siap lagi. Okey, nampak tak tanah ni? Nanti ni tak ada akar lagi. Tolong. Siap dia. Dia belum keluar semua. Dia macam mana nak dapat akar tu? Sekejap. Kita letak dia dalam air, macam dia tunggu lah. Bila? Tahu. Kita letak, tunggu dalam seminggu, baru dia. Kenapa dia? Tu yang besar tu dah dekat 2 minggu tu dia jadi panjang dah. Sebab pokok dia dah keluar. Mana awak punya tadi? Tak tahu. Ni. Ni awak punya. Dia ada jambut. Okey. Kita tak apa, nanti dia keluar lah. Lepas tu nanti kan macam kita dah tanam tu, kita dah letak dalam, kita beli serai, Umi beli serai, awak ambil, awak letak dalam air. Jangan kopik-kopik dia, letak je dalam air. Hari-hari tengok. Ini mesti keluar. Lepas tu, ni tanah tak cukup. So teacher Wan taruhkan. Mana letak? Tak apa teacher Wan taruh sebab takut Tanah jatuh. penting. Tanah tu penting untuk menjadi nutrien bagi pembesaran pokok. Kenapa dia penting? Sebab dia kasih nutrien lah. Walaupun Dia bukan kasih? asas. Dia kasih Nutrien. nutrien. Cakap betul-betul. Nak tak dengar kawan-kawan. Kenapa tanah penting? Sebab dia kasih nutrien. Nutrien. Dia kasih makanan. Senang cakap. Cacing tu tolong dia tumbuhkan pembesaran. Kenapa cacing boleh bantu tumbuh-tumbuhan? Tak tahu dia makan dia punya tu kot. Satu makanan dia dah makan, dia baju dia korek tanah tu, dia bagi udara. Oh, Faham? dia punya cacing punya tempat dia dah bebek. Dia dah keluarkan dia punya najis So, tu, dia jadi baju. Nanti kejap. Seorang-seorang siram sikit-sikit biar tanah tu. Bagi adik kecil tuan dulu, jangan tuan banyak-banyak. Hati-hati. Takut terbanyak. Mana pokok awak? Tak tepi, bukan di tengah. Alright, kakak pula. Cikgu Wan. Kita mesti kena tanam supaya kita tak payah beli lagi. Kan? Wan saya kan ada belajar kat sekolah. Wan Ini tak kena. kat mana? Okey, tengok. Kalau air terlebih,
dia boleh turun bawah. Lah, dia keluar lah. Jadi Jadi lubang kat bawah. kenapa tak boleh air banyak? Sebab nanti makin banyak dia tak ada udara. Lagi akan sebab akar dia jadi Lembab. lembab dan busuk. Dia tak boleh nak hidup lah, banyak sangat air. Ya. Okey, sebab tu bila banjir banyak pokok Mati. faham sebab air dah terlebih. Lebih air. Terlebih tak boleh, sekurang pun Tak boleh. Kalau kurang dia jadi apa? Dia jadi mati. Kemas. Sebelum kemas, kita Nyanyi dulu. kita nyanyi. Okey, nyanyi lagu kebun tadi, ingat tak? Daripada tu, kita nak buat juga ada perkembangan kreativiti. Sama ada kita bagi dia kertas lukisan. Contohlah macam ni kan. Kita bagi kertas lukisan kat dia. Kita suruh dia pandang, terutama yang besar. Yang besar. Suruh dia observe semua dari bawah sampai ni. Lepas tu minta dia lukis. Terpulanglah dia lukis-lukis macam-macam mana kan. Asalkan dia melukis. Dia tarik panjang macam gemuk bawah tu. Dia ikut kita suruh je dia tengok. Lepas tu dia buat daunnya macam mana, lepas tu warnanya hijau kan. Okey, itu biarkan. Cantik atau tidak lukisan itu bukan menjadi sesuatu isu. Yang penting proses masa dia buat tu kita nampak kreativiti, cara dia menarik, melorek tu kita nampak. Di situ kita tahu tingkah laku anak kita macam mana. Okey, selain daripada kreativiti melukis, saya nak tunjuk juga kreativiti. Dalam kreativiti melukis ni ada, kita boleh blend dengan kreativiti dunia persekitaran juga. Okey, contoh ni serai. Saya tak ada tanam serai, jadi saya belilah. Kalau tidak boleh je tunjuk kat kebun kan, kita ada macam mana pokok serai di tanah tu. Okey, dengan saya beli macam ni. So, kita ada lebihan serai, cakap dengan anak-anak, kita rendam dalam air. Bila kita rendam dalam air berhari-hari, lama kelamaan dia akan keluar akar macam ni. Maknanya dia sudah bersedia untuk ditanam. Kita boleh tanam dalam pasu. Tu kreativiti, cara dia menanam dalam pasu. Okey. Lepas tu, selain daripada tu, kalau kita tak cukup serai katakan, nak tunjuk dia yang tu. Okey, kita potong. Kita potong serai tu. Keras serai ni. Dia tahu nanti. Keras. Kita cakap dia, kita jangan bagi dia main pisau. Kita yang potongkan serai. Lepas tu, batang yang ni kita boleh guna untuk kita masak. Tapi, bontot serai ni, kita boleh tanam dalam tanah dan pastikan tanah itu sentiasa lembab. Tengok macam ni, saya dah buat dah. Kita tanam. Ni daun-daun ni semua adalah daun serai yang telah dalam 2 minggu usianya. Saya gunakan botol plastik. Ini kreativiti lah. Kita ajar anak-anak tu pendedahan kreativiti. Saya gunakan botol minuman ni, saya terbalikkan agar saya tak perlu siram selalu. Tapi sebenarnya seelok-elok kita ajar anak tu perlu menyiram pokok, sayang dengan pokok supaya menjaga kelestarian alam sekitar. Kita tanam pokok, biar pokok subur, nanti pokok bagi. Itu dari segi perkembangan lain lah nanti kan. Okey, selain itu je hari ni saya rasa aktiviti banyak kita boleh buat dengan aktiviti dengan serai tu kan. So selain daripada tu, kita sambil-sambil katalah kita nak masak pun, kita potong halus-halus kan. Potong. Okey, kita letak. Lepas tu cakap nanti kita akan masuk dalam blender ke. Tapi sebelum tu kita suruh dia cium, suruh dia pegang rasa setiap berlapis-lapisan serai ni. Dan bau dia kan. Okey. Lepas tu sambil-sambil tu untuk hiburkan anak, tu bagi perkembangan kreativiti lah. Kita boleh nyanyi. Saya rasa cukup je setakat itu dulu. Sampai di sini dulu saya tunjukkan cara-cara beraktiviti dengan kanak-kanak. Jika anda ada sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen ya, di bawah. So,
akan datang saya akan berkongsi lagi tentang perkembangan-perkembangan atau aktiviti lain, aktiviti perkembangan lain yang boleh berlaku sambil merangsang minda kanak-kanak dan mengurangkan tekanan kepada kita. Sebab sambil kita buat kerja, katalah kita nak potong serai tadi, kita boleh ajar anak kita dan anak pun suka, tak ada banyak kacau kita. Lepas tu anak dapat pembelajaran, kita pun dah buat aktiviti dengan dia, dah ada bonding dengan dia tadi kan. Saya cakap objektif tadi tu ada bonding dengan anak-anak. Okey, itu dulu. Kita jumpa lagi di lain waktu. Tapi ingat, sebelum berpisah jangan lupa tekan